6.1b muka surat 161. Okay, so hari ni kita bincang. Okay, so semalam bila dia suruh lukis saja garis lurus, bila suruh lukis saja graf, apa yang awak perlu buat? Bila soalan suruh lukis saja graf, apa yang perlu awak buat? First step adalah buat kotak macam ni. Bila soalan suruh lukis graf je, awak kena tahu titik untuk diplot. Jadi awak kena buat kotak macam ni, 3 kotak. 3 kotak je dah cukup untuk graf garis lurus. Untuk kotak pertama, kotak dekat atas X, kotak dekat bawah Y. So yang seterusnya, macam mana awak nak tahu nilai X ataupun nilai Y? So nilai X awak ambil dekat mana? Kita ambil dekat sini. So dia dah bagi dah dekat sini. Daripada X lebih besar daripada kosong, X lebih kecil daripada 3. So yang ini adalah nilai untuk paksi Y. Paksi Y tu apa? Paksi Y yang melintang. Melintang ni adalah paksi X. So paksi X nak tengok ke mana? Paksi X tengok dekat sini. Jadi nilai X adalah daripada 0, 1, 2 hingga 3. So nilai X dekat sini adalah 0, 1, 2 dan 3. Lepas awak buat macam tu, awak dah kenal pasti nombor apa yang ada dalam paksi X. Nilai paksi X adalah 0, 1, 2, 3. So awak boleh pilih mana-mana nombor daripada 0, 1, 2 atau 3 untuk letak dalam kotak X. So awak boleh letak mana-mana nombor daripada 0, 1, 2, 3 letak pada X. So dekat sini cikgu letak 0 dengan 3. So selepas tu macam mana awak nak cari nilai Y? So cikgu ajar guna apa? Nak cari nilai Y? So kalau nak cari nilai Y guna apa? Guna? Ni ada orang kat ni ke cikgu cakap seseorang? Alpha. Guna alpha, guna kalkulator. Lepas tu buat apa? Guna kalkulator. Masukkan semua persamaan yang ini Y sama dengan 2/3 X tolak 2. So kita masukkan dalam kalkulator. Jadi alpha apa? Alpha Y. Betul, untuk nombor alpha Y. So sama dengan alpha X. So awak dapat X. 2/3 X ni, 2/3 X. Awak kena letak dalam kurungan sebab 2/3 ni sebenarnya adalah satu. Kita kena assume dia 1. So dalam kurungan 2 per mana? Per yang A, B, C. So 2/3 tutup kurungan. Alpha X. So 2/3 alpha X tolak 2. So masukkan persamaan Y sama dengan 2/3 X tolak 2. Masukkan dalam kalkulator. Lepas tu tekan apa? Calculate. Yes, tekan calculate. Lepas tu masukkan nilai apa? Nilai yang ada kat kalkulator tu bukan nilai yang ni. Awak kena masukkan nilai baru. So dekat sini cikgu guna 0 dengan 3. So bila X sama dengan 0, so X sama dengan 0. Tekan sama dengan, so kita dapat Y sama dengan -2. Lepas tu nak cari 3 pula, tak payah tekan baru, tekan saja calculate. Masukkan nilai yang baru, Y, X sama dengan 3. So kita dapat Y sama dengan 0. So yang ini sebenarnya adalah koordinat untuk 2 titik, iaitu X. So dekat sini titik dia 0, -2. So yang ini 3, 0. Lepas awak dah dapat titik ni, apa yang kita perlu buat? Kita kena buat graf. Kalau dia suruh lakarkan graf, so awak buat je lah macam ni. X, paksi X yang melintang, paksi Y yang menegak. So awak buatlah sampai 5 untuk setiap garisan supaya senang awak nak plot. So kalau kat sini, kenapa cikgu buat daripada 0, 1, 2, 3? Sebab kat sini dia dah cakap nilai dia tak ada dalam negatif. Nilai dia hanyalah nilai positif 0 hingga 3. Kalau lah kat sini tiba-tiba dia tak -1, lebih kecil X, lebih kecil 5.
So maknanya paksi awak adalah daripada negatif 1 sampai nombor 5. Okay, jadi bila lepas buat macam ni, apa yang awak buat? Plot kosong negatif 2 dekat mana? So X yang mana? Kosong ke negatif 2? So kosong negatif 2 yang mana X mana Y? Kosong X negatif 2 Y. Kosong X negatif 2 Y. So depan adalah X, belakang adalah Y. So X tengok mana? X tengok yang kawasan inilah 1, 2, 3 ni. Jadi X sama dengan kosong. So kawasan kosong dekat sini. X sama dengan kosong. So kawasan kosong dekat sini. Y sama dengan negatif 2. Jadi Y sama dengan negatif 2. Jadi awak dapat tempat dia dekat sini. Kosong negatif 2. Okay. Seterusnya X sama dengan 3. So kawasan X sama dengan 3 kat sini. Ini kawasan X sama dengan 3. So Y sama dengan berapa? Y sama dengan kosong. So jumpa dekat mana? Jumpa dekat kawasan 3 tadi. So lepas tu plot. Lepas tu ambil pembaris, gariskan saja 2 titik, awak akan dapat macam ni lah graf dia. Okay, yang ini cara nak lukis graf garis lurus. Okay, selepas itu buat apa? Plot pula titik-titik yang lain dia bagi 3, 1, 2, negatif 2. Okay, so awak plot 5 titik ni, okay. Depan X, belakang Y, so awak akan dapat macam ni lah. 3, 1, 3, negatif 2, 2, negatif 2, 1.5, 1, 1, negatif 1. Okay, so lepas kita dah dapat ni, ini adalah graf untuk soalan ni. Okay, lepas tu barulah ikut soalan apa yang dia nak. Dia suruh tentukan sama ada titik tu memuaskan yang mana. Y sama dengan negatif 2/3 X ke, Y lebih besar ke, Y lebih kecil. Okay, so semalam cikgu dah cakap kalau sama dengan titik tu berada dekat mana? Kalau ni garisan, kalau sama dengan titik tu berada dekat mana? Kalau sama dengan titik tu berada dekat atas garisan. Kalau ada sama dengan mana kedudukan titik tu berada dekat atas garisan. Okay, kalau lebih besar, mana titik tu berada? Okay, titik tu berada di kawasan atas daripada garisan. Okay, termasuk tak dekat titik tu termasuk tak dekat garisan biru tu? Tak termasuk. Sebab apa? Sebab tak ada sama dengan kat sini. So kalau lebih kecil pula, mana kawasan dia? Kawasan dia dekat bawah. Tak termasuk pada titik ni. Kalau ada lebih kecil sama dengan, baru termasuk dengan titik yang berada pada garisan. Okay, boleh? Jelas? Boleh. Okay, jadi So persamaan dia sama ada Y sama dengan negatif 2/3 ataupun Y lebih kecil negatif 2/3 X tolak 2 ataupun Y lebih besar negatif 2/3 X tolak 2. Okey. Titik mana, ada tak titik? So titik dia yang oren tu lah. So ada tak titik yang terletak dekat kawasan Y sama dengan negatif 2/3 X tolak 2? Ada tak titik dia? Ada. Titik apa? 1.5. Tak ada. Awak kena ingat kalau sama dengan ini garisan, titik oren tu mesti berada dekat atas garisan. Okey, barulah dia termasuk dekat kawasan Y sama dengan negatif 2/3 X tolak 2. So ada tak titik oren? Titik oren dia, titik oren yang berada dekat atas garisan? Ada ke tak ada? So tak ada lah. Yang purple tu titik yang kita nak plot untuk graf. So tak ada. Jadi tak ada titik yang berada pada kawasan Y sama dengan negatif 2/3 X tolak 2. So kita tengok ada tak yang kalau lebih kecil kita tengok kat mana? Bawah ke atas?
Kalau lebih kecil kita tengok dekat bawah ke atas? Bawah. Bawah. So titik apa yang berada dekat bawah garisan? 2 negatif 2. Yes. 2 negatif 2 dengan? 3 negatif 2. Okay, 3 negatif 2. Okay, ada tak titik yang berada dekat atas garisan? Ada. So adalah 3, 1, 1.5 negatif 1. Okay, last kali 1 negatif 1. So ini cara nak jawab dia. Okay, yang ada sama dengan saja yang titik dia kita ambil dekat mana yang ada dekat atas garisan. Okay, kalaulah sini ada sama dengan, barulah kita ambil titik yang ada atas garisan dengan kawasan dekat bawah. Kawasan dekat bawah. Okay, so ini soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 3, macam mana cara nak buat? Yang ini tak payah lukis graf. Tapi dia suruh tentukan titik tu berada dekat kawasan yang mana. Okay, sama dengan ke, lebih besar ke ataupun lebih kecil. Okay, kalau tak payah pakai graf, macam mana kita nak buat? Okay, kita masukkan persamaan dalam kalkulator. So, masukkan persamaan dalam kalkulator. Y sama dengan, so alpha Y, alpha sama dengan 4 alpha X tolak 5. Okay, guna je kalkulator sebab kita nak masukkan nilai. Okay, so titik yang pertama 2, 4. So titik yang pertama 2, 4. Jadi awak buat je. X sama dengan 2, so kita nak cari Y sama dengan berapa. So X sama dengan 2, jadi kita calculate, masukkan nilai X sama dengan 2. So bila X sama dengan 2, kita dapat kat sini Y sama dengan 3. So jawapan dekat sini Y sama dengan 3. Okay, Y sama dengan 3. Lepas awak dah tekan kalkulator, awak dapat Y sama dengan 3. Tapi dekat sini, titik dia adalah 4. Jadi 4 ni nilai dia lebih besar daripada 3. So kita kena buat 4 lebih besar daripada 3 yang awak dapat ni. So 4 lebih besar daripada 3, jadi kita masuk dalam persamaan yang mana? So kita ikut saja. Kalau lebih besar, jadi dia termasuk dekat kawasan Y lebih besar daripada 4X tolak 5. Okay, boleh? So seterusnya kita tengok titik yang kedua. Titik yang kedua adalah B 3 dengan 7. So kat sini kita cari je X sama dengan berapa dekat sini? X sama dengan berapa dekat sini? 3. 3. Okay, so nak cari Y guna apa? Guna calculator. So tak payah tulis balik, kita just calculate. Okay, calculate, letak nilai X sama dengan 3. So kita dapat Y dekat sini sama dengan 7. Okay, bila Y sini sama dengan 7, so dekat sini betul 7, sini pun dapat 7. Jadi 7 sama dengan 7. So persamaan dia sama dengan yang apa? Persamaan dia sama dengan Y sama dengan 4X tolak 5. Kita ikut je bentuk apa yang dapat dekat sini. So dia punya persamaan pun akan ikut. Sama dengan ke, lebih besar ke atau lebih kecil. So ini cara awak nak jawab soalan nombor 3. Okay, jelas? So kita tengok C sama dengan 0, negatif 6. So X sama dengan 0. So Y sama dengan berapa? Tekan apa? Tekan kalkulator. Gantikan nilai. So tekan balik calculate. Masukkan nilai X sama dengan 0. So kita dapat Y dia sama dengan negatif 5. So dekat sini kita dapat Y sama dengan negatif 5. So yang atas ni adalah negatif 6. Kita dapat jawapan negatif 5. Okey, negatif 6 dengan negatif 5 ni siapa lagi besar? Mana yang lagi besar? Negatif 5. Yes. So maknanya negatif 6 lebih kecil daripada negatif 5. So persamaan dia bentuk apa? Y lebih kecil 4X tolak 5. Okay, so ni A, B, C. Okay, so D, E tu macam tu lah cara nak jawab dia. Okay, boleh? Jelas? Okay, so ni yang kita belajar semalam. So kita dah ulang balik. Okay, hari ni kita akan belajar cara nak lorek. Okay, semalam kita tak tentukan titik tu berada macam mana. So awak tengok keadaan dia macam mana. Okay, sama juga yang ini awak kena lorek. Dia dah bagi persamaan, awak kena lorek. Okay, sama juga macam yang kita dah belajar semalam.
Kalau lebih besar, okay, contohnya lebih besar, ini lebih besar, so ini dia punya garisan. So garisan dia awak dapat yang sengit. Okay. So garisan garis lurus awak dapat sengit. Okay. Kalau tanda dia lebih besar, kita nak tanda dekat mana? Atas garisan ke bawah garisan? Atas. Yes. So kalau lebih besar, lorekkan dia adalah dekat atas garisan. Okay. Kalau lebih kecil, lorekkan dia berada dekat mana? Lorekkan dia berada dekat bawah garisan. Okay. Ini kalau graf sengit. Okay. Graf untuk Y sama dengan MX tambah C. Okay. Graf garis lurus. Awak akan dapat graf tu sengit. Y sama dengan MX tambah C. Okay, ada juga graf yang awak akan nampak. Okay, contohnya ini paksi X, paksi Y. So awak kena ingat paksi Y yang melintang, paksi X yang menegak. Okay, contohnya lah kalau cikgu cakap X sama dengan X sama dengan 1. Okay, so sini kita ada 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2. So Y kita dapat negatif 1, negatif 2. So sini 1, sini 2. Okey, kalau cikgu cakap X sama dengan 1, garisan dia dekat mana? Kita tengok nombor 1. So garisan dia menegak ke melintang? So kalau cikgu suruh lukis. So awak dah belajar cara nak lukis garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So kalau cikgu kata X sama dengan 1, buat satu garis lurus pada X sama dengan 1. So dekat mana awak nak letak garis lurus tu? So kita tengok nombor dia dekat 1. So kalau X sama dengan 1, ni 1 dia. Jadi garisan tu akan menegak ke melintang? Melintang. Menegak lah sebab dia potong pada X sama dengan 1. So kita akan dapat garis dia menegak. So sini X sama dengan 1. Okay, kalau cikgu cakap X sama dengan 3. So tengok 3, kita garis X sama dengan 3. So X sama dengan, kalau X awak akan dapat menegak. Okay, tapi kalau cikgu cakap X sama dengan 0. Okay, so X sama dengan 0, sini X sama dengan 0. So kita dapat garisan apa? Menegak juga. So ni X sama dengan 0. Ataupun kalau dia kata pada paksi X. Pada paksi Y. So yang ini garisan dia. X sama dengan 0 ataupun paksi Y. Okay. Kalau cikgu cakap Y sama dengan 1. So kita tengok 1. Lepas tu kita akan dapat garisan yang melintang. Melintang potong pada garisan nombor 1. Kalau cikgu cakap Y sama dengan negatif 2. So dekat mana? Tengok dekat paksi Y negatif 2. So garis Y sama dengan negatif 2. Okay, kalau cikgu cakap Y sama dengan 0. So Y sama dengan 0 mana? Ni 0. So Y sama dengan 0 dekat yang ini. Okay, awak kena ingat paksi Y dia akan dapat garisan melintang. Paksi X akan dapat garisan menegak. Okay, so kalau macam ni. Kalau dia kata lebih kecil untuk yang menegak sebelah sini ya. Lebih kecil untuk menegak sebelah sini. Kalau lebih besar untuk menegak sebelah kanan. Okay, so kalau yang macam ni, garisan dia macam ni, lebih kecil sebelah kiri, lebih besar sebelah kanan. So ini untuk lebih kecil, ini untuk lebih besar. Okay, kalau graf dia melintang macam ni, lebih besar untuk sebelah atas, lebih kecil untuk sebelah bawah. Okay, jelas? Boleh? Boleh. Okay, so contoh nombor 5. Okay, kat sini dia dah kata lorekkan rantau yang mewakili kesamaan yang diberikan. So first kali tengok tanda. Tengok tanda. Okay, tengok tanda. Okay, lebih besar ke lebih kecil? So kat sini lebih besar. So sini lebih besar. Okay, lebih besar tadi kalau garisan tu sengit, tanda atas ke tanda bawah? Atas.
Ya, tanda dekat atas. So dekat mana kawasan dia? Kawasan dia dekat yang ini. So kita tanda dekat atas. So ini adalah kawasan untuk Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. Okey. Untuk B, lebih kecil. So tanda dekat mana? Bawah. Yes, dekat bawah. So sini bawah ni. Okey. Y lebih besar daripada Y lebih kecil daripada 1. So tanda dekat mana? Bawah. So tanda dekat bawah. Okey, ini cara nak lorek. Awak just ingat je lebih besar ke lebih kecil, tanda dekat mana. Okey. Tu satu, lorekkan. Okey, lagi satu yang awak perlu tahu. Kalau lebih besar, apa beza lebih besar sini dengan lebih kecil sini? Satu ada tanda bawah ni, maksud dia sama dengan 1, 0. Okey, bila kosong, kadang-kadang awak kena lukis ni, kena lukis graf sendiri. So bila awak nak lukis, okey, kalau kosong, garisan dia adalah putus-putus. Okey, kalau lebih besar ke lebih kecil ke, bila awak nak lukis graf dia adalah putus-putus. Kalau lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan, graf dia adalah solid. Okey, kenapa yang ini graf dia putus-putus? Sebab dekat sini dia ada lebih kecil macam ni saja. Kalau dia lebih kecil sama dengan 1, so kita akan dapat garisan solid. Okey? Faham? Okey, D. Y lebih besar. So tengok Y lebih besar, yang ini dia garisan solid. Okey, tanda dekat mana? Atas, bawah? Atas. Tanda dekat mana? Y lebih besar negatif 2X tolak 2. Tanda kat atas ke bawah? Okey, so tanda dekat atas. X lebih besar daripada negatif 3. Tanda kat mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Kanan. Kanan. Okey, last kali. Y lebih besar negatif 2. Tanda belah atas ke belah bawah? Atas. Atas. Okay, so ini cara nak lorekkan. Okay, so macam ni lah. Okay, so yang ini. Contoh 6 ni, kalau awak kena lukis graf sendiri. So, bila nak lukis graf, terus ingat kena buat kotak. Kena buat kotak. Okay, kalau ni dia tak bagi apa-apa nilai, so awak boleh je letak start dengan berapa-berapa. Nak start dengan 1, 2, 3 ke, nak start dengan 2, 4, 6 ke, tak kisah. Okay, macam mana nak buat garis lurus ni? Macam mana nak plot? Ni, daripada sini. Macam mana nak dapat nilai ni? Yang ini awak boleh tentukan sendiri. Letaklah nombor apa-apa pun. Okay, terus buat paksi yang macam ni. Letaklah sini kosong, nak letak 1, 2, 3. Lepas tu ni negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, lepas awak dah buat macam ni, yang ini masukkan saja mana-mana nilai yang awak dah tulis pada paksi X. Macam mana nak dapat Y ni? Tekan apa? Kalkulator. Ya, masukkan dalam kalkulator. Masukkan apa? Masukkan semua persamaan ni dalam kalkulator. Lepas tu tekan. Lepas tu awak akan dapat, ini sebenarnya titik apa? Ini sebenarnya titik X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 1. So plot S negatif 2, Y negatif 1. Sini pula titik Y2, X7. So kalau ada 7, kita kena buat sampai 7 lah kat atas ni. So 2, 7. Lepas tu buat apa? Garis. Okay, lepas tu barulah awak boleh jawab soalan tu. Nak lorek bahagian atas ke bahagian bawah. Okay, jadi awak tengok yang ini nak lukis garis lurus. Lepas tu tengok soalan. Lebih kecil sama dengan. So bila lebih kecil sama dengan, graf garis lurus awak adalah solid. Kalau contohnya lebih kecil saja, graf awak ni akan dapat garisan, awak kena lukis garisan tu putus-putus. Okay. So lepas dah buat ni, barulah awak boleh lorek. So barulah tengok kalau lebih kecil, kita tanda dekat mana? Tanda dekat bawah garisan. So ini cara nak jawab dia. Okay, boleh? Jelas ke? Cikgu, kalau garisan tu dia memang dah garis sendiri ke dalam exam? Tak, ada soalan
dia akan dia ikut soalan lah. Ada soalan dia akan bagi garisan. Ada soalan awak kena garis sendiri. Oh, okey. Dia yang ini awak belajar satu je kan. Soalan dia biasa akan bagi 3 garisan. Dia akan campur 3 garisan. So kadang-kadang dia lukis kat situ 1 garisan je. Awak kena lukis lagi 2 baru boleh lorek. Tu nanti awak akan jumpa soalan lepas ni. Tapi ni awak tengah belajar satu je lah. Tapi awak dah kena ingat kalau suruh lukis graf, ni graf garis lurus. Cara dia macam ni. Okay. Jelas? Okay, contohnya ni Y sama dengan 2X. Terus buat kotak. Awak akan plot, awak akan nampak graf tu bentuk macam mana. Okay. Melainkan yang ni, Y sama dengan kosong. Ni sebenarnya Y sama dengan kosong. Ingat tadi saya cakap Y sama dengan kosong, garisan melintang ke menegak? Y sama dengan kosong. Garisan menegak ke melintang? Melintang. So dekat mana? Contohnya kat sini. So Y sama dengan kosong kita melintang. Lepas tu tengok ini adalah ada lebih besar sama dengan. So garisan solid ke garisan putus-putus? Kalau ada sama dengan garisan solid ke putus-putus? Garis Solid. Dekat mana ni? Ini garisan solid dia. So kena garis. So ini Y sama dengan kosong. Okay, lepas dah garis barulah tengok dia lebih besar. So kita tanda dekat mana? Kita garis dekat bahagian atas. Okay, kalau ni X, ini maksud dia X sama dengan 4. So kita tengok apa? Kita tengok nombor 4. Lepas tu kita akan dapat garisan macam mana? Garisan yang menegak. Sebab ni nombor 4. So kita akan dapat garisan menegak. Tapi betul ke cikgu buat solid? So sini dia adalah garisan putus-putus. So awak akan dapat garisan putus-putus macam ni. So kalau lebih kecil, mana garisan, mana kita punya kawasan? Dekat sebelah kiri. Okay, jelas? Jelas. Okay. Okay, so dekat sini, yang ini sebab awak macam susah nak ni. So kita buat dalam modul. Okay, modul mat awak, muka surat. Okay, soalan ni pun adalah soalan untuk bantu awak dapat markah. Biasanya soalan ni sangat senang. Awak faham senang je. Okay, muka surat 83. Okay, muka surat 83 dan juga 84. Okay, 83 dia dah bagi garisan. So awak just lorekkan dekat mana kawasan dia. Okay, 84 dia tak bagi garisan. So dia bagi persamaan saja. So awak kena lukis garisan tu dulu baru boleh lorek dekat mana kawasan dia. Okay, jelas? 83, 84. Dah nak habis dah tajuk ni. Jelas. Okay, boleh? Alright. So habis dah lah. Sampai sini saja kelas kita. So kerja rumah awak muka surat 83, 84. Okay, faham Okay, kalau tak faham boleh tanya soalan. Okay, semasa awak jawab. Cuba jawablah soalan tu. Soalan senang je. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa lagi hari next week. Okay, so terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu. Sama.